Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. 亲爱的，在主内的弟兄姊妹， Sebagai orang Kristen, kita bisa menghadapi banyak masalah atau kesulitan. 作为基督徒，我们也经常会面对困难和问题。 Setiap harinya tentunya kita akan menghadapi kesulitan-kesulitan tertentu. 每天我们都会面对各种各样的问题， Kesulitan tersebut bisa dalam bentuk masalah keluarga. 这些问题可能是家庭问题， Bisa juga dalam hal pekerjaan atau usaha kita. 可能是在生意上或者工作上的问题， Bisa juga dalam hal studi kita. 可能是我们学业上的问题。 Dan kadang-kadang ada masalah tertentu yang membuat kita panik sekali. 而且有的问题会让我们惊慌失措， Ada masalah tertentu yang membuat kita tertekan sangat berat. 有些问题让我们处于极大的压力之下， Apalagi waktunya begitu lama. 而且这个那么长时间的问题， Mungkin kita sudah berusaha mengatasinya. 也许我们已经努力尝试解决， Kita sudah berusaha mencari jalan keluarnya. 也许我们已经努力找出路， Tetapi pada akhirnya kita tidak menemukan jalan keluarnya. 但我们却找不到出路， Lalu akibatnya kita menjadi sedih. 然后我们就变得伤心， Kita bisa menangis. 可能流泪、 Kita kecewa. 失望， Kita putus asa. 甚至绝望， Bahkan kita bisa marah. 甚至可能我们会愤怒， Marah pada diri sendiri. 对自己生气， Bahkan lebih parah kita bisa marah kepada Tuhan. 而且还有可能我们会对神生气。 Dalam kondisi ini, apa yang akan kita lakukan? 在这样的情况下，我们应该做什么呢？ Bisa saja kita mempertanyakan pertolongan daripada Tuhan. 我们也许会问神的帮助在哪里？ Bisa saja kita mengatakan di manakah kasih Tuhan? 我们也许会询问神的爱在哪呢？ Apakah Tuhan peduli terhadap saya? 神真的关心我吗？ Apakah Tuhan memperhatikan saya? 神真的关乎我们吗？ Apakah Tuhan melihat rasa sakit yang saya alami saat ini? 神是否真的能看到我现在的痛苦？ Bahkan mungkin kita juga bertanya, 也许我们也会问， apakah Tuhan mampu melepaskan saya dari kesulitan ini? 神是否真的有能力把我们从这个困难拯救出来？ Saudara-saudara, dalam kondisi ini kita bisa melakukan demikian. 弟兄姊妹，我们常常会犯这样的事， Kita bisa sangat kecewa terhadap Tuhan. 我们不免会对神失望， Kita bisa putus asa. 我们会绝望， Dan mungkin kita mulai malas beribadah dan berdoa kepada Tuhan. 甚至我们懒得敬拜神了。 Saudara-saudara, melalui firman Tuhan di pagi hari ini, 弟兄姊妹，通过今天早上的神的话语， di Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17 tentang seorang janda di Nain. 通过路加福音7章11到17节关于拿因寡妇的故事中， Kita akan diingatkan bahwa Tuhan itu selalu peduli kepada kita. 我们再次被提醒，神是关心我们的， Tuhan mengerti kesusahan kita. 神知道我们的苦楚， Tuhan tidak meninggalkan kita. 神不会离开我们， Dan pada waktunya Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. 而且会按照神的时间，神会撤下帮助。 Kita berharap melalui kisah ini bisa menghibur kita semua. 我们希望通过这个故事可以得着安慰， Bisa menguatkan kita semua. 可以成为我们的力量， Terutama bagi kita yang saat ini di dalam pergumulan yang berat. 特别是对我们这些正在处在困境的弟兄姊妹。 Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus kemana-mana untuk memberitakan firman Tuhan. 神的话语告诉我们，主耶稣走遍各地传神的话语， Dan juga melakukan banyak mujizat untuk menolong banyak orang.
主耶稣也以很多神迹帮助许多人。 Dan suatu kali Tuhan Yesus berangkat ke sebuah kota yang namanya Nain. 有一天，主耶稣来到一座城，名叫拿因城。 Nain artinya menyenangkan atau sesuatu yang indah. 拿因这个城的意思是让人喜悦的，或者是美丽的。 Nah, kota Nain ini adalah kota kecil di daerah Galilea. 这是在加利利的一座小城， Kira-kira jaraknya dengan kota Nazaret sekitar 10 km lebih sedikit. 距离拿撒勒大概10公里左右。 Dan kota ini masih ada sampai sekarang. 直到今天，这个城还存在。 Diperkirakan penduduknya sekitar 1.500 orang atau lebih sedikit. 估计有1500名居民。 Ini adalah kota kecil. 这只是一座小城， Bahkan ada yang mengatakan karena kecilnya semua orang saling mengenal satu sama lain. 甚至因为它是小城，所以在那里的居民互相认识。 Jadi Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke kota Nain ini. 主耶稣和他的门徒来到这座城， Dan firman Tuhan mengatakan banyak orang berbondong-bondong menemani Tuhan Yesus. 圣经记载许多人跟随主耶稣。 Lalu ketika Tuhan Yesus dekat pintu gerbang kota itu, 然后，当主耶稣将近城门， apa yang terjadi pada saat itu? 发生什么事了呢？ Firman Tuhan mengatakan ada segerombolan orang keluar dari gerbang kota itu. 圣经记载有一群人从城里走出来， Orang-orang itu sedang membawa mayat untuk pergi dikuburkan. 这群人都抬着一个死人要去埋葬他。 Nah, kalau kita melihat pada zaman itu seperti apa orang-orang Israel dalam menguburkan orang yang meninggal. 如果我们要回到过去看一下以色列人当时是怎么埋葬人的， Ketika ada orang yang meninggal, pertama-tama mayatnya harus dibersihkan. 如果人死后，首先要先把遗体清理干净， Setelah itu akan diberikan rempah-rempah dan juga minyak wangi. 然后把尸体上放下香料和香膏， Nah, setelah itu akan dibungkus dengan kain kafan dan juga kain peluh. 然后就用细麻布和汗巾裹起来。 Itulah yang dilakukan kepada Tuhan Yesus Kristus ketika dia mati. 这就是主耶稣死后受到的代价。 Dan keluarga yang berduka cita akan meratapi dan menangis dengan sangat keras. 然后作为亲人们、家人都会用大声哀嚎。 Dan pada saat itu orang Israel kalau ada orang meninggal pada hari itu juga harus dikuburkan. 而且在那个时候的以色列习俗，如果有死人，当天就得埋葬。 Nah, kita bisa melihat seperti contoh kisah para rasul pasal 5. 我们可以拿《使徒行传》5章来举个例子， Atau kisah Yohanes pasal 11. 或者约翰福音的11章， Ketika ada orang meninggal hari itu juga pergi dikuburkan. 有人死了，当天就得入葬。 Jadi keluarga akan meratapi orang yang meninggal tersebut. 家人就放声痛哭， Dan mayat itu ketika mau dikuburkan diletakkan di tempat usungan yang terbuka. 这个死人要放在一个敞开的担架上， Bukan di dalam peti yang tertutup. 不是放在封闭的棺材里。 Dan mayat itu akan diangkat untuk keluar dari kota untuk dikuburkan. 然后把这死人抬出城外去找坟地。 Mereka akan berjalan kaki keluar untuk pergi dikuburkan. 他们就用步行走着路去送殡。 Dan banyak orang yang akan menyertai dengan tangisan yang sangat keras. 会有很多人跟着这个步行的人放声痛哭， Mereka akan meratapi benar-benar sedih. 他们是用哀嚎的那种声音送葬。 Lalu mereka akan menguburkan di dalam sebuah gua batu. 然后他会把这个死人埋进岩石洞里。 Kalau di zaman sekarang kan kita gali tanah lalu kita masukkan mayatnya atau jasadnya.
在这个时代，我们会挖个土，然后把尸体埋进去。 Dan zaman dulu gua batu dilubangin. 但是以前是挖出一个山洞来， Lalu mereka letakkan mayatnya di dalam. 把尸体放进去， Lalu pintu gua batu itu ditutup dengan batu yang besar. 然后用一个大石头封住洞口， Supaya tidak gampang dicuri oleh orang. 这样才不会被人偷走， Dan terlebih supaya tidak dimakan oleh binatang-binatang buas. 也不会被野兽吃掉。 Jadi itulah cara orang Israel pada saat itu dalam menguburkan orang yang meninggal. 所以这就是当时的以色列人埋葬的习俗。 Dan di sini dikatakan orang meninggal itu dibawa keluar dari gerbang kota. 所以这里说，这个死人被抬出城外。 Lalu kita bertanya, siapakah yang meninggal itu? 我们也许会问，这死人是谁？ Firman Tuhan mengatakan seorang anak laki-laki. 圣经记载说是一个男孩子。 Kita tidak tahu siapa nama anak laki-laki ini karena Alkitab tidak berbicara. 我们不知道他叫什么名字，因为圣经没有记载。 Tetapi yang jelas dikatakan di sini anak laki-laki dari seorang janda. 但是这里明确提到是一个寡妇的儿子， Seorang janda. 一个寡妇。 Janda artinya suaminya sudah meninggal. 一个寡妇意味着她的丈夫已经死了。 Alkitab juga tidak memberitahu siapa nama janda itu. 圣经也没有记载这位寡妇的名字。 Lalu kita bertanya kira-kira ya, berapa umur daripada janda ini? 我们也许会猜测这位寡妇的年龄大概多少呢？ Kalau kita melihat sekilas dari Alkitab, memang kita tidak menemukan ya angka berapa umur dari janda ini. 如果我们阅读圣经，我们找不到她的年龄。 Tetapi ada indikasi dari ayat firman Tuhan ini yang membuat kita bisa memprediksi kira-kira berapa umur janda ini. 但是从这上下文，我们可以推测她的年龄大概多少。 Nah, kalau kita melihat ya di ayat yang ke-14, 如果我们看第14节， Tuhan Yesus waktu dia menghidupkan anak itu, dia memanggil anak itu anak muda. 主耶稣叫这死人复活的时候，把他称为少年人。 Dari kata anak muda ini, kita akan bisa memprediksi kira-kira berapa umur janda ini. 从这少年人的年龄这个称呼，我们就可以推测寡妇的年龄。 Anak muda dalam bahasa Yunani-nya, bahasa aslinya adalah neaniskos. 少年人在原文希腊文叫 neaniskos。 Neaniskos. neaniskos。 Nah, pada zaman itu kata neaniskos ini dipanggil untuk anak muda yang berumur sekitar 18 sampai 25 tahun. 在当时，少年人指的是18到25岁的年轻人。 Sekitar 18 sampai 25 tahun. 18到25岁之间的年轻人。 Nah, lalu kalau kita melihat di zaman Israel pada saat itu, anak perempuan itu sudah bisa menikah ketika sudah berumur 13 tahun. 如果我们看以色列的那个时代，一个女孩子13岁就可以结婚了。 Kalau dia menikah, misalnya ya, umur 13 tahun, maka itu berarti pada umur 14 tahun barulah punya anak. 如果她13岁结婚，14岁就有孩子。 Lalu ditambah lagi anaknya sekarang sudah 18 sampai 25 tahun. 如果加上这个，他的儿子18到25岁之间， Maka kira-kira minimal umur janda ini sekitar 32 sampai 39 tahun. 那么我们知道，至少他的年龄是32到39之间。 Tetapi kalau itu perempuannya menikah paling cepat umur 13 tahun. 但是如果这个女孩子结婚13岁， Bagaimana kalau janda ini menikah lebih tua sedikit? 如果这位寡妇结婚没那么早， Atau mungkin setelah menikah dia tidak langsung punya anak. 或者说结婚后没有直接有孩子， Maka bisa juga umur janda ini sekitar 40-an ataupun 50-an tahun.
那么也有可能他的年龄40多甚至50多。 Alkitab memang tidak memberitahukan dengan jelas angkanya. 圣经本来就没有记载他的年龄， Tapi kita bisa prediksi kira-kira antara 32 sampai 40-an bahkan sampai 50-an tahun. 但是从这个经文我们知道他的年龄大概32到50左右。 Nah, saudara-saudara, kita mau melihat secara singkat bagaimana keadaan janda di Perjanjian Baru. 我们要稍微看一下在新约时代的寡妇生活。 Pada saat itu, seorang janda pastilah seorang yang susah. 在那个时候，一个寡妇肯定是贫困的人， Seorang yang miskin. 一定是贫穷人， Karena dia tidak punya suami. 因为她失去了丈夫， Tidak ada seorang suami yang bertanggung jawab mencari kebutuhan mereka. 因为她失去了经济来源，乃是她的先生。 Dan seorang janda juga adalah seorang yang lemah di dalam kehidupan sosial orang Israel pada saat itu. 在社会层面上，一个寡妇也没有身份地位的。 Dalam arti seorang janda biasanya pada umumnya itu mendapatkan penindasan ataupun penganiayaan. 而且往往都会受到轻视， Karena tidak ada yang melindunginya. 因为没有人保护她。 Seorang janda pada saat itu sering sekali haknya tidak dibela. 那个时候的寡妇，往往她的冤屈得不到伸张。 Meskipun dia benar, tetapi hakim tidak membela hak janda tersebut. 就算她是对的一方，但是法官往往不会替她伸冤， Karena bukan orang yang punya ekonomi bagus. 因为没有经济能力的人， Tidak ada juga suami yang melindungi dia. 也没有可以保护她的丈夫， Jadi seringkali hak daripada janda-janda ini dirampas. 所以她的权利经常被剥夺。 Makanya Tuhan beberapa kali menyebut tentang janda sebagai bentuk perhatian khusus kepada mereka. 所以主耶稣经常提到要关心寡妇。 Nah, kita bisa melihat seperti di Lukas pasal 18, 我们可以看路加福音18章、 Markus pasal 12. 马可福音12章， Dalam cerita ini juga 甚至在这个路加福音， bahkan para rasul juga memperhatikan para janda-janda. 还有使徒们也很照顾寡妇们。 Misalnya kalau kita baca kisah para rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. 比如我们看使徒行传6章1到7节， Jadi janda di Perjanjian Baru pada saat itu adalah pribadi-pribadi yang lemah. 所以在新约时代，寡妇是一个弱势群体。 Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa anak laki-laki ini adalah anak dari seorang janda. 圣经记载，这个儿子，这个孩子是寡妇的独生的儿子。 Janda ini kehilangan anaknya laki-laki. 寡妇失去了她的儿子， Kehilangan artinya meninggal. 这里的失去是离世了。 Tentunya janda ini sangat-sangat bersedih. 这位寡妇肯定很悲伤。 Saudara-saudara, tidak ada duka cita yang lebih besar daripada kehilangan orang yang kita kasihi. 弟兄姊妹知道，没有比失去所爱之人更大的痛苦了。 Harta bisa kita cari lagi. 钱我们还可以再找， Mungkin kita bisa sedih sedikit. 可能有一点伤心。 Tapi kalau orang yang kita kasihi, anak kita meninggal, duka citanya itu sangat-sangatlah dalam. 但是如果你所爱的孩子离世，你的悲伤是没法想象的， Karena di dalam dunia ini dia tidak akan kembali lagi. 因为他不可能活过来了。 Kalau harta masih bisa kita cari lagi. 如果钱我们还可以再找， Janda ini kehilangan seorang anak laki-laki. 这位寡妇失去了她的儿子， Bukan hanya seorang anak laki-laki saja. 不只是她的儿子， Di sini dikatakan anak laki-laki tunggal. 这里提到是独生的儿子。 Dalam bahasa aslinya monogenes, tunggal, satu-satunya. 原文希腊文用 monogenes 是独生的，是唯一的。
tidak punya saudara perempuan atau saudara laki-laki, satu-satunya. 没有兄弟姊妹，只有他一个。 Bayangkan kesedihan janda ini begitu dalam. 想想这位寡妇的伤心。 Tadi saya katakan kehilangan seorang anak saja kita sedih. Walaupun kita punya anak yang lain masih ada yang hidup. Apalagi kalau anak tunggal satu-satunya hilang, meninggal, pasti kita begitu berduka cita. 父母哪怕失去一个孩子，也会陷入极大的痛苦，何况这个是唯一的孩子呢？ Tidak juga hanya sebatas kehilangan anak tunggal satu-satunya. 这不只是失去了孩子的事， Tapi saudara-saudara, janda ini menaruh seluruh harapannya hanya kepada anaknya satu-satunya ini. 但是这寡妇已经把所有的希望都寄托在这个儿子身上。 Siapa yang akan memperhatikannya ke depan? 那将来谁会照顾他？ Siapa yang akan memenuhi kebutuhannya ke depan? 谁会满足他将来的需求？ Siapa yang akan menjaga dia ke depan? 将来谁来赡养他？ Saudara-saudara, ada orang tua sekarang ini meskipun punya banyak anak laki-laki, dia pun masih khawatir ketika dia masih sudah tua. 弟兄姊妹知道，现在的父母虽然他的孩子不止一个，他也会陷入担忧和焦虑。 Apakah anak-anak saya ini yang mungkin 2, 3, 4 akan memperhatikan saya waktu saya tua? 我的儿女们在我老的时候会照顾我吗？ Apalagi kalau anak satu-satunya hilang, sudah selesai harapannya. 更何况这里提到是他唯一的孩子呢？ Kalau dia sudah tua, siapa yang akan menemani dia? 他年老的时候是谁陪伴他？ Orang yang lemah di dalam kehidupan sosial. 在社会上是弱势的， Dia mau makan apa ketika nantinya dia sudah tua? 他怎么样要维持他的生活呢？ Bapak Ibu, coba kita bayangkan betapa sedihnya janda ini. 弟兄姊妹可以想象吗？他的痛苦有多深？ Coba kita renungkan sedikit. 我们想想， Biar kita bisa merasakan seberapa dalamnya duka cita daripada janda ini. 让我们去体会他的悲伤。 Tentunya dia sudah berharap sebelumnya kalau anaknya ini sudah besar, maka dia menjadi aman. 他当然盼望将来孩子长大后他就安全了。 Nah, tetapi harapan itu semuanya hilang. 但是这一切希望都破灭了。 Saya rasa tangisan terus-menerus yang dirasakan oleh janda ini. 我可以感受到这位寡妇的哀嚎痛哭。 Meskipun orang menghibur dia, benar-benar seperti ya hilang semua harapannya, begitu berduka cita. 虽然也许有人会安慰他，但是他的希望真的破灭了。 Saudara-saudara, kalau kita dalam posisi orang seperti ini, apa yang akan kita lakukan? 弟兄姊妹，如果我们处于这个寡妇的处境中，我们会怎么做呢？ Bisakah kita kuat? 我们会坚强吗？ Bisakah kita menahan kesedihan ini? 我们会忍住这个悲伤吗？ Saya rasa mungkin kita bisa mengatakan Tuhan itu tidak adil. 也许我们会说神是不公平的。 Suami saya sudah meninggal. 我死了老公， Diberikan anak satu-satunya lagi. 我有一个唯一的孩子， Dan sekarang anak ini meninggal. 而这个独生子也死了。 Mungkin kita bertanya, di manakah Tuhan itu? 也许我们会问神在哪儿？ Di manakah kepedulian Tuhan itu? 神的关心在哪里？ Apakah Tuhan memperhatikan saya? 神真的关心我吗？ Sudah seorang janda? 我已经是寡妇了， Begitu dalam duka citanya. 我的悲伤谁能理解？ Kita bisa mengatakan Tuhan itu tidak mengasihi saya. 我们也许会说神真的不关心我。 Saudara-saudara, coba kita rasakan dulu posisi seorang janda ini. 弟兄姊妹可以去感受一下， Apakah Tuhan tidak peduli kepada janda ini? 神真的不关心这位寡妇吗？ Apakah Tuhan tidak peduli kepada kita ketika dalam masalah yang begitu berat? 神真的不关心我们处在困难中的时候吗？ Firman Tuhan mengatakan, Tuhan melihat janda itu. 圣经告诉我们，神看见这位寡妇。 Di ayat yang ke-13 dikatakan, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 在第13节记载，主看见寡妇就怜悯她。
Tuhan Yesus benar-benar memperhatikan, melihat perempuan itu. 主耶稣真的看见了寡妇，也怜悯她， Dan dia tidak hanya sekedar melihat saja. 不只是看见， Seolah-olah Tuhan tidak merasakan apa yang dirasakan oleh janda itu. 好像感受不到、体会不到她的痛苦， Seolah-olah Tuhan tidak mengerti kesusahan janda itu. 好像她不明白。 Firman Tuhan mengatakan, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 神的话语记载，他就动了怜悯的心。 Tergeraklah belas kasihan dalam bahasa aslinya adalah esplachiniste. 这个动了慈悲心，在原文希腊文是 esplachiniste。 Esplachiniste. esplachiniste， Maksudnya adalah benar-benar dari lubuk hati yang dalam. 意思是从心底深处。 Saudara-saudara, kadang-kadang kita waktu merespon melihat ada orang sedih, tingkatan kesedihan kita itu, simpati kita itu berbeda-beda. 弟兄姊妹，如果我们看到一个正在伤心的人，我们的反应是有不同阶段的。 Kita mungkin melihat, ya sedih ya, sebatas itu saja. 也许我们会表现出挺可怜的， Tapi ada waktunya kita seperti tidak tega sekali. Benar-benar kita bahkan bisa ikut menangis merasakan kesedihannya. 但是也有时候我们会真正体会到对方的伤心，也会跟着他流泪。 Di sini dikatakan Tuhan Yesus merasakan dan dia berbelas kasihan benar-benar dari lubuk hatinya yang dalam. 这里提到主耶稣真切的感受到那位寡妇的， Dia benar-benar mengerti bagaimana hancurnya perasaan dari seorang janda ini. 他真的能体会到这位寡妇的心情。 Secara manusia dia juga tidak tega ya, tidak bisa menahan dirinya untuk menolong janda ini. 作为人，他也依着不了他的想法，要帮助这位寡妇。 Saudara-saudara, Tuhan tidak seperti menutup hati kepada janda ini. 弟兄姊妹知道，主耶稣不可能视而不见， Dia tidak membiarkan begitu saja. 他也不可能置之不理， Tuhan peduli. 因为神在乎我们， Tuhan benar-benar perhatikan. 真的关心我们。 Dan di sini dikatakan, lalu Tuhan Yesus mendatangi janda itu. 这里说，主耶稣走进那位寡妇， Dan apa kata Tuhan Yesus? Jangan menangis. 然后对他说：“不要哭， Jangan menangis. 不要哭。” Ini adalah kata-kata yang menghibur dan menguatkan. 这是安慰并且坚固我们的， Jangan bersedih. 不要伤心。 Saudara-saudara, ketika ada orang yang sedih karena masalah, kita juga sering mengatakan, yang sabar ya, udah tidak usah begitu sedih. 有时候看到人在伤心的时候，我们也会说：“好啦，不要伤心啦。 Dan Tuhan Yesus mengatakan, berhenti menangis. ”主耶稣在这里说：“不要哭。” Tetapi saudara-saudara, kalau hanya kata-kata seperti demikian saja yang dilakukan Tuhan Yesus, maka kesedihan janda ini tidak akan bisa berhenti. 但是如果主耶稣只做了这些，那么寡妇的伤心也依然存在。 Kalau kita hanya mengatakan jangan menangis, lalu tidak ada jalan keluarnya, kesedihan itu akan terus berlanjut. 如果我们说不要哭，但是没有解决办法，那么他的悲伤是会持续下去的。 Janda itu walaupun dihibur bagaimanapun, kalau hanya dengan kata-kata, maka kesedihannya akan terus menerus. 对于这位寡妇，任何安慰都于事无补。 Di sini kita melihat Tuhan Yesus tidak hanya mengatakan jangan menangis, 但是在这里，我们看到主耶稣不仅说不要哭， tetapi juga Tuhan bertindak untuk menolong janda ini. 但是主耶稣也采取了行动。 Kita belajar di sini kalau kita menghibur orang lain, kalau ada sesuatu yang bisa kita lakukan, kita bertindaklah, lakukanlah untuk dia. 这里我们学到，如果我们能做一点什么，那我们就要为伤心的人做些什么， Jangan hanya dengan kata-kata hiburan saja, 不要只是口头上的安慰而已。 tapi kita juga berpikir, berusaha. Kalau memang kita
bisa melakukannya, menolong dia, kita lakukanlah untuk orang ini. 但是我们要想办法，我们能做什么，我们为对方做， Supaya dia bisa mendapatkan kelegaan dan datang bersyukur kepada Tuhan. 好叫他可以得到解脱平安。 Jadi Tuhan Yesus, dia bertindak untuk menolong janda ini. 所以主耶稣采取了行动，要帮助这位寡妇。 Firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus menghampiri mayat itu. 圣经告诉我们，主耶稣走进了那个尸体， Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? 然后做了什么呢？ Tuhan Yesus mengatakan kepada anak itu, bangunlah. 主耶稣对死人说：“少年人，吩咐你起来。” Di ayat yang ke-14 dikatakan, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. 在第14节这样描写，耶稣说：“少年人，我吩咐你起来。” Dengan otoritas yang sangat tinggi, Tuhan Yesus memerintahkan anak itu yang sudah meninggal untuk bangkit kembali. 主耶稣用最高的权柄来吩咐、来命令这个死人起来。 Tuhan Yesus dengan kuasanya yang ajaib, dia menghidupkan anak muda itu lagi. 主耶稣以他的神奇的能力来复活这个死人。 Dan firman Tuhan mengatakan ayat 15, maka bangunlah anak muda itu. 然后第15节这样记载，那死人就坐起。 Bahkan dikatakan di sini, anak itu duduk dan mulai berkata-kata. 甚至这里提到那个少年人坐起来， Jadi anak muda ini tidak hanya bernafas saja, 然后开始说话，所以他不只是呼吸， tapi dia sudah bisa berpikir, bisa berbicara normal seperti sebelumnya. 但是他已经会思考，他会说话。 Ini sebagai bukti bahwa anak muda ini benar-benar hidup kembali. 这就是证明这个少年人真的活过来了。 Kalau dia hanya bernafas tapi dia tidak bisa merespon, kita masih ragu ini sudah benar-benar hidup atau tidak ini. 如果他只能坐起来，但是不说话，我们也许会怀疑。 Tapi kalau normal seperti sebelumnya, kita sudah yakin, oh ini anak ini sudah hidup kembali. 但是如果以死亡之前一样正常，那么我们就确信了。 Saudara-saudara, ini adalah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 弟兄姊妹，这就是耶稣所行的神迹。 Kenapa Tuhan Yesus bisa melakukan hal itu? 为什么主耶稣能行出这样的神迹？ Saudara-saudara, karena Tuhan Yesus bukanlah manusia biasa. 因为主耶稣不是凡人。 Berkali-kali kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus bukanlah manusia biasa. 我们多次听到主的话语，他不是凡人， Dia adalah Allah yang maha kuasa. 他是全能的神， Dia yang telah menjelma menjadi manusia. 他是道成肉身的神， Bukan manusia biasa. 不是像我们一样的凡人。 Karena dia adalah Allah yang maha kuasa, tidak ada hal yang mustahil bagi dia. 就因为他是全能的，所以在他没有行不了的事。 Kalau Tuhan berkehendak, dia bisa melakukannya. 只要他愿意，他一定能行， Tidak ada hal yang sulit bagi Tuhan. 没有什么难倒他。 Bahkan menghidupkan orang mati, Tuhan sanggup melakukannya. 甚至叫死人复活，他都能做到。 Dia memiliki otoritas atas kehidupan dan kematian. 他是掌管生与死的神。 Saudara-saudara, kita harus ingat Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang maha kuasa. 弟兄姊妹要记住这一点，主耶稣是神的儿子。 Jangan kita disesatkan dia hanya nabi biasa lah, hanya manusia biasa. 不要听人家的误导，他只是先知， Dia bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. 他可以叫死人复活。 Saudara-saudara, kalau orang yang meninggal ini bisa dihidupkan kembali, maka kita juga percaya kepada janji-janji Tuhan. 那么，如果这死人可以被复活，我们要相信主的应许。 Saudara-saudara, apakah kita ingat bahwa Tuhan berjanji Dia akan membangkitkan kita pada akhir zaman? 弟兄姊妹，记得吗？神的应许在末后要叫我们复活。 Apakah kita percaya pada janji itu? 我们相信那个应许吗？ Tuhan membuktikannya, Dia bisa menghidupkan orang mati.
因为主耶稣已经证明了他叫死人复活了。 Kita melihat cerita lain, Lazarus juga dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. 我们看到其他故事，拉撒路也被复活。 Dan sekarang Tuhan berjanji semua orang percaya akan dibangkitkan pada akhir zaman. 然后主耶稣也应许所有的信徒到末后会被 Tuhan sendiri pun ketika dia mati bangkit pada hari ketiga. 主耶稣自己，他也是从死里复活。 Kalau ada orang mengatakan kamu akan kubangkitkan, tetapi dia tidak pernah membuktikan, bahkan dia sendiri tidak bangkit-bangkit, itu omong kosong. 如果有人说他会叫人复活，但是他自己都没有复活，那么那是谎话。 Bagaimana dia bangkitkan kita? Dia sendiri tak bangkit-bangkit. 他怎么样叫我们复活，他自己都复活不起来。 Tapi Tuhan sanggup membangkitkan orang mati 但是主耶稣是有能力的， dan bangkit pada hari yang ketiga, 他在第3天从死里复活。 maka kita juga percaya pasti pada akhir zaman kita juga akan dibangkitkan kembali. 那么我们也要相信，在末日他会叫我们一切信他的复活， Kita tidak akan mati selama-lamanya. 我们不会永远的死亡， Kita akan bangkit kembali dengan tubuh yang sempurna. 我们会以荣耀的身体复活， Kita akan bangkit dengan tubuh yang mulia, penuh sukacita selama-lamanya. 我们以荣耀的身体以喜乐复活。 Kita percaya janji Tuhan ini. 我们相信神的应许， Karena dia adalah Allah yang maha kuasa. 因为他是全能的神。 Jadi Tuhan Yesus setelah membangkitkan anak muda ini, apa yang dilakukannya setelah itu? 叫这个年轻人复活了以后，他做了什么？ Firman Tuhan mengatakan anak muda ini lalu diserahkan kepada mamanya, yaitu janda tadi. 圣经记载，他把这个儿子归还给他母亲。 Dia kembalikan, mengatakan anakmu ini telah hidup kembali. 把这个儿子归还给那位寡妇。 Kira-kira ya, bagaimana tanggapan janda itu ketika dia melihat anaknya sudah hidup kembali? 我们想象一下，这个寡妇的反应应该是怎么样？ Wah, pasti dia akan bersukacita dan yang akan mengatakan puji Tuhan. 他肯定是充满喜乐，赞美主。 Tadi kita tidak bisa bayangkan begitu dalamnya duka citanya. 我们原本想象不到他的悲伤， Tapi sekarang berubah keadaannya. 但是现在事情转变， Sekarang kita tidak juga bisa bayangkan betapa bersukacitanya janda ini. 我们也无法想象他有多喜乐。 Karena bukan hanya anaknya sudah hidup sekarang, 因为不只是儿子复活了， tetapi seluruh pengharapannya itu juga kembali kepadanya. 但是所有的希望也归还给他了。 Pernah tidak kamu dalam kesulitan yang sangat besar? 我们有没有处在一个特别大的苦难中， Tiba-tiba ada jalan keluar. 然后突然间有出路， Wah, kita bisa tidur nyenyak. 我们可以放心了， Kita bisa tertawa. 可以笑出声音了， Kita bisa bersyukur kepada Tuhan. 可以赞美主。 Janda ini merasakan sukacita yang luar biasa. 这位寡妇就是感到了这份喜乐， Karena anak tunggalnya sudah hidup kembali. 因为他的独生的儿子复活了， Dan seluruh harapannya ke depan juga telah kembali. 他将来的所有的希望、指望都回来了， Dia tidak usah sedih terus-menerus. 他不用继续悲伤。 Saudara-saudara, di sini kita melihat bagaimana Tuhan benar-benar peduli kepada janda ini. 这里我们看到神是怎么关心这位寡妇， Tidak hanya melihat, 不只是看见， tidak hanya merasakan kesedihan itu, 不只是感受， tidak hanya menguatkan, mengatakan jangan menangis, 不只是安慰说不要哭， tapi dia juga bertindak menolong janda ini. 但是也帮助这位寡妇。 Dia mengubah keadaan 100% dari duka cita menjadi sukacita. 他转变悲伤成为大喜乐。 Tuhan benar-benar perhatikan kesedihan janda ini. 耶稣真的关心这位寡妇。 Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, 亲爱的，在主内的弟兄姊妹， bagaimana dengan kita saat ini? 那我们现在如何呢？
Kesusahan apa yang kita rasakan saat ini? 我们现在面对什么问题呢？ Ada kesusahan yang kita mau cerita kepada orang lain. 有一些问题我们可以与别人分享， Kita mau berbagi kepada orang lain. 我们愿意说出来。 Tapi ada kesusahan tertentu hanya kita yang tahu dan rasakan. 但是也有很多事情我们是没法说出来的， Kita menanggungnya sendiri. 我们自己承担。 Bahkan kadang-kadang mungkin istri kita atau anak-anak kita tidak mengetahui kesusahan yang kita alami saat ini. 甚至连我们身边的伴侣都不知道我们处在什么状态， Kita bisa stres. 我们可能很崩溃。 Tadi malam saya terlintas ada nonton satu video di YouTube. 昨天晚上我看了一个视频， Dia mengatakan ya, kalau ada seorang bapak-bapak minum kopi di teras sendirian, apa artinya? 视频里说，如果有一个弟兄在门外坐着喝咖啡，什么意思？ Nah, dia bilang kemungkinan besar dia lagi ada masalah. 这他说，很大可能他是有问题了， Dia ingin punya waktu sendiri. 他要独处时间， Makanya dia merenung sendiri ya untuk memikirkan masalah itu. 所以在家外独处一下。 Kadang-kadang kita tidak mau cerita sama orang lain. 有时候我们不想分享， Masalah itu tadi saya katakan bisa dalam hal kebutuhan kita. 问题可能是我们生活需求上的问题。 Mungkin usaha kita sekarang ini lagi drop. 也许我们现在的生意越来越淡， Pendapatan kita makin menurun. 我们的收入下降， Atau pekerjaan kita akhirnya berhenti, tidak lanjut lagi. 或者我们被解雇了，没有工作了， Atau biaya kita semakin besar sedangkan pendapatan kita segitu-gitu saja. 或者我们的开支比收入更大， Kita mungkin menjadi tertekan sangat berat. 我们也许处于压力的状态中。 Saudara-saudara, kita harus berdoa kepada Tuhan. 弟兄姊妹，我们要向神祷告。 Satu sisi kita berusaha, satu sisi kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. 一方面我们努力，但是一方面我们要投靠于主， Tuhan peduli kepada kita. 因为主是关心我们的， Dan Tuhan akan menolong kita pada waktunya. 主一定会在他的时候帮 Atau 助我们。 mungkin kita saat ini ada yang sakit. 或者现在我们有的生病， Apalagi sakit itu tidak sembuh-sembuh. 而且没法治的病， Kita sudah berusaha berobat tapi tidak ada penyembuhan. 也许我们已经很努力去治疗。 Ada seorang ibu yang kami kunjungi beberapa hari yang lalu. Dia mengatakan sudah banyak terapi, minum obat tapi tidak sembuh-sembuh. 前几天我们去探访一位女士，一位姊妹，她说生病了，各种各样的药都吃了，还没好。 Akhirnya dia memutuskan tak usah minum obat lagi. 然后最后她选择不吃药了。 Mungkin dalam kondisi ini kita menjadi menderita. 也许在这个处境中真的很挣扎。 Mungkin kita bilang, Tuhan apakah engkau melihat rasa sakit yang saya rasakan saat ini? 也许我们会问主啊，你有没有感受到我的痛苦？ Tuhan peduli kepada saudara-saudara. 神真的在乎我们， Tuhan perhatikan kita. 主是关心我们的。 Berdoa. 继续祷告， Pada waktunya Tuhan akan menolong kita. 按照主的时间点，他会帮助我们。 Atau dalam hal mendidik anak-anak kita. 或者在我们教养孩子方面上， Kita sudah berusaha mengajar dia, tetapi dia tidak mau dengar. 我们已经很努力教养教孩子，但是就是不听。 Kita mungkin khawatir, takut bagaimana nanti pertumbuhan anak kita ini. 我们也许会对这个孩子的未来产生担忧。 Saudara-saudara, berdoalah. 弟兄姊妹要祷告， Tuhan tahu kesusahan kita. 因为神知道我们的苦楚， Dan Tuhan akan menolong kita pada waktunya. 而且会在恰当的时候帮助我们。 Saudara-saudara yang tahu masing-masing kesusahan kita. 我们自己知道自己所面对的问题， Maka ingat selalu Tuhan tidak tinggalkan kita. 那么要记得神不会离开我们。 Berdoa terus dan berusaha. 我们继续祷告，继续努力， Tuhan pasti akan melepaskan kita pada waktunya. 神一定会在最适合的时候帮我们解脱。 Kita belajar dari
kisah janda dinain ini. 我们从这个寡妇的故事中学习到， Jadi apa yang kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini? 所以今天早上我们学到了什么？ Kita sudah belajar mengenai kesusahan seorang janda dinain 我们学到了一个在南阴城寡妇 yang 的丈夫， anaknya telah meninggal. 一个死去儿子的寡妇， Tetapi Tuhan datang menolong dia 但是主来了，帮助她， dan melepaskan dia dari kesulitan itu. 帮助她解脱困难， Tuhan peduli kepada dia, 因为神关心她， maka dia bisa bersukacita di dalam Tuhan. 所以最后她可以在主里喜乐， Sama halnya dengan kita sekarang ini. 也跟我们一样， Tuhan tetap peduli dan memperhatikan kita. 神也关心我们，照顾我们。 Jadi baik masalah saat ini maupun yang akan datang, 所以无论是我们现在或者我们的将来， ingat selalu Tuhan tidak tinggalkan kita. 我们要时刻纪念神不会。 Saudara-saudara, saya mau menutup khotbah ini dengan sebuah kutipan. 弟兄姊妹，我要结束今天的讲道，用一个引用词， Dari seorang pendeta dari Inggris pada abad ke-19. 是来自一个英国牧师的，在19世纪的。 Dan pendeta ini juga sekaligus pendiri panti asuhan di sebuah kota yang namanya Bristol. 他也是布里斯托的孤儿院创办人， Nama pendeta ini adalah George Muller. 他的名字叫乔治·穆勒。 Nah, kisahnya ini sangat terkenal ya. 他的故事很有名， Setiap hari dia harus memberikan makan anak-anak panti asuhan sebanyak 10.000 orang. 每天他要照顾10000个孩子的供养食物。 Kita saat ini memberikan makanan untuk anak-anak kita yang 3-4 orang saja, kita sudah bergumul luar biasa. 我们现在有30个孩子都觉得很挣扎了， Apalagi 10.000 anak setiap hari. 更何况10000个孤儿每一天。 Tapi apa yang dikatakan oleh George Muller ini? 但是乔治·穆勒说什么了？ Berkali-kali aku direndahkan. 一次又一次我被轻视， Bahkan tidak punya satu siling pun yang tersisa. 甚至没有剩下1分文。 Siling itu mata uang kuno Inggris. 分文就是英国的硬币， Tetapi Tuhanku selalu setia kepadaku. 但是我主始终信随于我， Ia tidak pernah mengecewakanku. 他从未让我失望。 Ia adalah Allah yang hidup. 他是活着的神， Dan ia akan menolong setiap anaknya pada waktunya. 他必按他的时间照顾、帮助自己的儿女， Dan dengan caranya sendiri. 以他的方式。 Ingat, Tuhan akan menolong kita pada waktunya. 要记得，神会帮助我们， Dengan caranya sendiri. 按照他的时间与方式。 Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan menghibur kita semua. 愿今天的道可以帮助我们，赐福我们。 Tuhan memberkati kita semua. 愿主赐福我们每一个人。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Bapa di sorga, 我们在天上的父， kami sangat bersyukur untuk firman-Mu. 我们特别感恩你的话语， Melalui kisah seorang janda dinain, 通过一位拿阴城的寡妇， menunjukkan betapa pedulinya Tuhan kepada kami. 可以显明你对我们是何等的照顾， Dan Tuhan akan menolong kami pada waktunya. 而且主你会按照你的时间来帮助我们。 Kuatkan dan hiburkanlah kami. 求主安慰我们，给我们力量， Tolonglah kami untuk selalu bersandar kepada Engkau. 帮助我们继续投靠于你。 Dan pada waktunya kami bisa bersukacita di dalam Tuhan. 而在最恰当的时候，我们可以在主内喜乐。 Dengarkanlah permohonan kami ya Tuhan. 求主聆听我们的恳求， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 我们奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。